Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya Cikgu Firdaus, guru kamu, guru sains. Walaupun kita tak berjumpa secara bertentang mata, tapi sebagai guru saya tetap akan meneruskan tugas saya mendidik kamu secara online. Jadi hari ini seperti mana yang kamu nampak sekarang ni ialah kita nak belajar bab pertama dalam sains, iaitu subtopik yang ini senang saja, dia lebih kepada peralatan khusus lah. Ni dalam makmal lah. Peralatan khusus ni biasanya kita guna dalam makmal untuk melindungi diri lah. Okey, tajuk kita, subtopik kita hari ni ialah peralatan di dalam perlindungan diri. Okey, peralatan perlindungan diri ini terdiri daripada 5. Biasanya kita pakai untuk mengelakkan berlakunya kemalangan, ataupun sekiranya berlaku kemalangan, kita lebih selamat kerana ada perlindungan diri. Jadi peralatan perlindungan dirinya fungsinya ialah apa? Untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey, ada 5 semua. Pertama, goggle. Goggle ini bukan Google lah, goggle. Goggle ni kita pakai pada mata lah, kita pakai macam spek tu. Cuma beza goggle ni dia tutup hampir keseluruhan bahagian mata. Ini untuk mengelakkan kalau mata kamu terkena asid. Biasanya asid ni boleh membutakan mata. Jadi kita pakai Google ni untuk mengelakkan bahaya begitulah. Tapi jangan bimbang, dalam amal biasanya asid tu telah dicairkan lah untuk memberi keselamatan pada diri kamu. Tetapi kita tak pakai, takut kena mata. Sebab asid dalam amal kalau kena mata biasanya kita akan rasa pedih-pedih. Okey, selain pada asid, ada lagi beberapa bahan bahaya dalam amal, iaitu bromin dan juga amonia. Bromin ni sangat dia bahaya sebab bromin dia mudah mengakis. Kalau kena kulit kamu, kalau jangan try lah, kalau kena kulit kamu, dia boleh menyebabkan kulit kamu tu berlubang, nampak sampai tulang. Tapi setakat ni kat dalam makmal bromin saya tak akan bagi pada kamu, bahaya. Kita hanya akan bagi pada pelajar tertentu. Biasanya kita pakai Google semualah, lengkap lah sebab dia bahaya. Okey, amonia dan juga logam reaktif. Logam reaktif ni kalau terkena air, biasanya dia akan meletup. Jadi pentingnya Google ni adalah untuk melindungi mata kita daripada terkena ni lah, sebarang letupan dan sebagainya. Yang kedua, topeng muka. Bukan setakat sebab COVID saja, topeng muka ini ialah untuk melindungi hidung dan mulut kita daripada terhidu bahan kimia. Sebab ada setengah-setengah bahan kimia, kalau kamu hidu, kamu boleh pengsan. Jadi kita kena pakai topeng muka. Biasanya saya akan beritahu, okey, yang ni bahaya, kena pakai topeng muka, baru kamu pakai. Biasanya tak semua eksperimen kena pakai topeng muka, sebab ada eksperimen tu tak bahaya. Tapi ada eksperimen yang perlu pakai topeng muka untuk mengelakkan kamu terhidu bahan kimia yang sengit dan juga mudah meruap. Okay, debu semua tu biasalah. Okay. Yang ketiga, standard ialah sarung tangan. Yang ni nak elak tangan kita daripada tercedera, terkena bahan kimia yang berbahaya. Sebab ada bahan kimia macam asid, dia boleh menyebabkan apa? Menyebabkan tangan kita terkakis lah, kena kulit pun habis terkakis semua. Jadi bahaya sikit. Jadi sebab itulah kita kena pakai sarung tangan. Biasanya cikgu akan sebut, okey, bahaya pakai sarung tangan, kamu kena pakai. Jangan pandai-pandai, tak buat ibu saya kebai. Jangan, tak pasal-pasal nanti kita duduk hospital kulim. Jadi sila pakai sarung tangan jika disuruh. Okey. Yang keempat ni jaranglah sebab mahal, lab coat dah atau baju makmal. Yang ni makmal kita pun saya rasa ada satu je. Tapi biasa kita pakai ni sebab takut terkena asid, baju kamu terkena asid dan berlubang lah. Tapi setakat yang saya dah tahu, setakat ini untuk asid peringkat kamu, tingkatan 4, kita semua pakai asid yang tidak begitu kuat. Maksudnya kalau kena baju kamu pun, dia jadi putih lah. Jadi putih. Tapi kena jagalah. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi kes berlaku. Sebab pelajar alhamdulillah ikut dengar kata cikgu, jadi tak ada masalah. Cuma kalau ada duit tu, boleh nak beli baju makmal, belilah lab coat. Lab coat tu lah ni saya rasa RM80 ke RM90 mahal. Jadi saya memang tidak wajibkan kamu belilah, sebab agak mahal. Dan yang terakhir ni kamu dah pakai, iaitu kasut yang bertutup. Sebab takut ada sepihan kaca ke, takut ada bahan kimia tertumpah ke, at least kita pakai kasut dapat melindungi diri sendiri. Okey, ini untuk lindungi diri sendiri. Seterusnya, sekiranya berlaku ada lagi bahan dalam makmal yang boleh bantu kita sekiranya berlaku kemalangan. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu peralatan perlindungan di dalam makmal. Okey, peralatan ni sebenarnya tujuan dia kita buat supaya mengelakkan sebarang
kemalangan dan sebagainya. Jika berlaku kemalangan pun kita ada barang ni. Okey, yang pertama kabinet aliran. Kabinet aliran yang kamu nampak dalam buku teks kamu ni, yang saya tunjuk sekarang ni sebenarnya biasa kita guna dalam biologi. Nah, untuk sains ni biasanya kita ambil tingkatan 5, iaitu jika kita gunakan untuk kajian terhadap bakteria dan sebagainya, dia untuk mengelakkan berlaku inilah kontaminasi ataupun sebarang jangkitan kuman. Sebab kuman yang kita guna dalam amal tu, kalau kamu termakan atau terhidu masuk dalam badan, biasanya akan menyebabkan cerit berit lah. Biasanya kuman kita guna yang bukan begitu bahaya, tapi boleh cerit berit, iaitu E. coli lah kita guna. Untuk tingkatan 4 belum lagi, so kamu selamat lah. Okey, kemudian yang bawah sekali lah kebuk WhatsApp yang besar ni. Dalam ni ada dalam amal kimia, kita guna kebuk WhatsApp ni sebab dia macam kamu punya kat rumah tu, yang kat dapur tu, yang penyedut asap tu di dapur. Dia lebih kurang macam tu. Cuma beza dia ada cermin, kita boleh tutup separuh untuk elakkan bahan kimia tadi kita hidu. Jadi dia akan sedut terus keluar. Jadi selamatlah kita. Jadi kalau kita akan hidulah benda-benda beracun semua tu, kita selamat. Itu kegunaan kebuk WhatsApp. Dan yang terakhir, yang ni adalah makmal kimia, iaitu penyiram kecemasan dan juga pembilas mata. Dia main sekali. Penyiram kecemasan ni, kalau katalah tiba-tiba rambut kamu terkena asid, member jalan-jalan tertumpah asid kena kepala kamu, cepat-cepat lari ke penyiram kecemasan. Kita akan mandi terus. Mandi. Tak apa, mandi-mandilah. Yang penting kamu selamat. Mandi. Kamu nampak tak ada satu satu tali tu, tarik tali tu. Mandilah. Kemudian pembilas mata ni ada kat bawah. Kita tekan saja, dia ada satu macam brake kereta tu. Tekan je tu, dia akan pancut air. Kamu boleh gunakanlah untuk membilas mata kamu, basuh mata sebersih-bersihnya kalau bahan kimia tu terkena pada mata. Ini berlaku sekiranya tak pakai Google. Okey, tak pakai Google ni bahaya. Tapi kalau pakai tiba-tiba kena juga. Google ada masalah. Okey, tak apa, cabut. Basuh mata kamu, bilas terus mata kamu pakai pembilas mata. Okey. Jadi itu saja, tak banyak pun. Saya akan terus masuk kepada tugasan kamu hari ini. Kita senang saja topik kita hari ini. Okey, tugasan kamu ialah selepas kamu dengar video saya ni, saya nak kamu bagi saya 3 contoh alat perlindungan diri dan tolong reply dalam grup beserta dengan nama penuh kamu, sebab saya tak save lagi semua nama pelajar. Jadi tolong tulis nama kamu dan juga 3 contoh alat perlindungan diri. Respon dekat grup selepas kamu baca ni. Okey, saya bagi sampai pukul 8.30 malam. Lama saya bagi. Jadi saya harap semua orang boleh reply, sebab saya akan anggap itu sebagai kehadiran kamu. Okey. Next nanti kita akan guna Google Form, tapi setakat ini saya pakai yang ni dulu. Kita nak tengok, saya nak santai je. Kenapa saya rakam ni, saya tak buat Google Meet, sebab sekarang ni jadual saya masih clash. Jadi kacau dengan kamu punya PDPR. Jadi saya terpaksa rakam pada waktu saya free lah. Okey, jadi saya tahu waktu sekarang ni kamu ada subjek lain. Jadi saya tak mau kacau, jadi saya upload. Waktu free kamu tengok nanti, kamu dengar dan kamu jawab soalan saya, iaitu berikan 3 contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai semasa di dalam makmal. Itu saja. Okey, sekian, terima kasih.